亲爱的姐妹们，平安！我们感谢神的恩典，我们又再一次见面。我们非常感谢上帝，让我们用诗歌来赞美我们的主。我们唱第3季的诗歌第14首，主是我的牧者。Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berjumpa lagi pada hari ini. Mari kita angkat puji-pujian untuk meninggikan nama Tuhan. Lagu edisi yang ketiga, nomor 14, Tuhan Yesus Gembalaku. Yahwa 是我的牧者. Mari ya kita nyanyi dengan hati kita ya, silakan. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita masuk dalam 姐妹 doa. 们午安，我们听到以前，我们先进入祷告。 Bapa kami dalam surga, kami 天父 mengucap 上帝，我 syukur 们向你 kepadamu. 感恩。 Pada sore hari ini Tuhan menolong kami, di mana kami mempunyai waktu boleh merenungkan kebenaran 只要我们有 firman-Mu. 机会思想你的话语，求你帮助。 Tuhan kiranya Engkau urapi kedua hamba-Mu ya Tuhan, sehingga di dalam menyampaikan ataupun menerjemah semuanya boleh diberkati Tuhan untuk boleh menjadi 愿你 saluran 恩膏 berkat. 你2位仆人，不论是讲的，不论是翻译的，能够成为祝福。 Dan kiranya Roh-Mu yang kudus ya Tuhan menolong juga setiap saudara-saudari kami ya Tuhan yang mengikuti ibadah online ini, sehingga mereka juga boleh mengalami berkat Tuhan di 但愿 dalamnya. 圣灵帮助每一个听到的人，能够从主的话语里面得到祝福。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主耶稣基督的名字，阿门。 Amin. Ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membicarakan tentang rahasia kuat di dalam Tuhan. 今天下午我要思想一个题目，就是在主里面得到能力的秘诀。 Ya, di dalamnya membicarakan tentang relasi atau hubungan. 我们讲到关系， Ya, di dalam Alkitab membicarakan beberapa macam hubungan
antara kita dengan Tuhan. 在圣经里面讲到，我们与神的关系有好几种。 Ya, ada gambaran-gambaran di mana memberikan satu kesan bahwa kita itu bersama Tuhan itu akrab. 我们与神的关系被描述成一个很亲密的关系。 Ya, yang pertama hubungan Bapa dengan anak. 那么有一种关系是父亲跟孩子的关系。 Ya, pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, dia mengajarkan kalimat yang pertama adalah doa Bapa kami yang di surga. 当耶稣教导门徒祷告的时候，他就告诉门徒说，祷告要说我们在天上的父。 Dan di dalam Yohanes sendiri pasal 1 ayat 12 mengatakan setiap orang percaya disebut anak-anak Allah. 约翰福音第1章12节说，每一个信主耶稣的人被称为神的儿子。 Nah, di dalam pengertian ini semua menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah seperti hubungan Bapa dengan anak. 这一切都说明我们与神的关系就是好像父亲跟孩子的关系。 Ya, hubungan yang kedua itu digambarkan di dalam Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur dan ranting-ranting. 另外描述我们与神的关系，在约翰福音第15章就是葡萄树跟枝子。 Ya, bagaimana pokok anggur dengan ranting itu, ranting harus melekat erat dengan 这个 pokoknya. 枝子一定要紧紧的联系在这个葡萄树上。 Nah, pada waktu ranting itu melekat erat dengan pokoknya, barulah ranting itu bisa sehat dan bisa berbuah. 当枝子粘在树身上的时候呢，这个枝子才是成为一个健康的。 Nah, ini adalah gambaran yang kedua yang membicarakan hubungan kita dengan Tuhan yang seharusnya sedemikian eratnya. 这是第二种的描述，我们与神的关系是如此的紧密。 Gambaran yang ketiga adalah tentang gembala dan domba. 第三种描述我们与神的关系，就是好像牧人跟羊的关系。 Nah, hubungan inilah yang akan kita bicarakan hari ini yang terambil di dalam Mazmur 23. 这就是我们今天下午要思想的，从诗篇第23篇。 Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, Mazmur 23. 我们来看诗篇第23篇。 Ya, kita melihat dari ayat yang pertama. 从第1节， Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。 Secara khusus di dalam ayat 1 bagian A. 第1节的上半节， Di situ Daud yang menulis Mazmur ini mengatakan Tuhan adalah gembalaku. 写诗的大卫王说，上帝是他的牧者。 Nah, Daud menuliskan Mazmur ini di dalam Mazmur 23 ini bagaimana dia mengerti hubungan gembala dengan domba seperti apa. 大卫这样说呢，表明他晓得牧人跟羊的关系是怎么样。 Karena sebelum Daud menjadi raja, dia pernah menjadi gembala. 当大卫还没有做王以前，他曾经做过牧羊人。 Itu sebabnya dia sangat tahu bagaimana seorang 为 gembala. 这个缘故，他晓得一个牧羊人是怎么样的。 Gembala tentunya menjaga dan melindungi domba-domba supaya tidak diterkam oleh 牧羊 binatang 人一 buas. 定是保护羊群，不至于给野兽吞吃。 Membawa domba-dombanya pergi ke tempat rumput yang hijau dan air yang 引 tenang. 领他的羊群到有水有草的地方。 Ketika domba itu terluka, dia pasti membalut luka domba itu. 当羊群里面的一只羊受伤的时候，他就要包扎。 Dan ketika domba itu tersesat, dia pasti mencari domba itu untuk membawa berkumpul kembali dengan domba yang 当 lain. 他的羊迷失的时候，他一定要把它寻找回来。 Nah, Daud merasakan semua ini adalah seperti
hubungannya dengan Tuhan. 大卫觉得这种关系就是好像人与神的关系， Itu sebabnya dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku. 所以他说耶和华神是我的牧者。 Tetapi kalimat selanjutnya dia mengatakan takkan kekurangan aku. 接下去他说我必不致缺乏。 Nah, di sini kita mau melihat apakah benar Daud di dalam kehidupannya itu tidak pernah merasa kekurangan. 在大卫的生平里面，他是不是经历到不致缺乏呢？ Mengapa dia mengatakan tidak akan kekurangan aku? 为什么他说我必不致缺乏？ Ya, kita melihat di dalam mari kita melihat kehidupan Daud, Raja Daud. 让我们看大卫王的生活。 Ya, yang pertama secara fisik coba kita perhatikan. 从身体方面， Ya, Daud pernah merasa kurang aman di dalam kehidupannya. 他曾经觉得在他的生命里面，他缺少安全。 Pada waktu dia menggembalakan domba-dombanya, pasti dia pernah bertemu dengan binatang-binatang buas. 当他牧羊的时候，曾经经历过面对很凶猛的野兽。 Dan hal ini bukan hanya mengancam nyawa dari domba-domba, tetapi juga mengancam jiwanya sendiri. 这个野兽不但是威胁他的羊群，也是威胁他的生命。 Dan kita mengetahui sepanjang kehidupan Daud, 2 kali Saul juga rencana untuk membunuh Daud. 在大卫的生平里面，这个扫罗王曾经2度要杀死他。 Bahkan anaknya sendiri Absalom sampai kudeta dia dan mengejar untuk mau membunuh dia. 甚至他自己亲生的儿子亚撒龙要夺取他的性命。 Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan secara fisik Daud sebenarnya merasa kurang aman. 那么从这一方面来说呢，那么从身体上来说，他是缺少安全。 Artinya di dalam kehidupannya dia pernah mengalami kekurangan seperti ini. 就是说他有缺乏。 Nah, kita melihat yang kedua, secara mental kita melihat. 第二，在这个心智方面， Daud pernah mengalami kurang tenang dan kurang nyaman di dalam kehidupannya. 在他的生涯里面，他也是有觉得不舒服、不爽快， Karena tekanan-tekanan hidup yang membuat dia bisa stres di dalam kehidupannya. 因为他有许多的压力。 Ya, pada waktu anaknya meninggal, anak yang waktu dia bersama Batseba dan anaknya lahir tetapi meninggal. 当他跟巴斯巴所生的第一个孩子死了的时候呢，他就觉得很 Nah, itu waktu seperti itu dia bergumul sekali supaya anaknya tidak meninggal, tetapi justru tekanan itu yang dialami. 在孩子病重的时候，他曾经挣扎，但是结果还是死了。 Ya, Daud juga di dalam keluarganya anak-anaknya saling membunuh. 在他的孩子当中，有一些也是互相的残杀。 Ya, kita tadi sudah menyinggung bahwa Absalom juga sempat merebut tahtanya. 他儿子亚撒龙要抢夺他的王位， Dan masih banyak waktu-waktu di mana Daud itu mengalami tekanan di dalam kehidupannya. 还有很多的压力。 Nah, secara mental sebenarnya dia pernah mengalami kekurangan-kekurangan yang tidak nyaman di dalam hidupnya. 从心灵性质来说呢，他也是经历不舒服、不爽快的时刻。 Hal yang lain lagi secara spiritual kita melihat Daud juga pernah mengalami kurang berjaga-jaga atau mawas diri di dalam hidupnya. 从灵性上来说，他也是缺少警醒， Di mana dia pernah jatuh ke dalam dosa karena perzinahan dengan Batseba. 他曾经跟巴斯巴犯罪跌倒。 Bukan cuma itu, setelah dia berzina dengan Batseba, kemudian dia merencanakan untuk membunuh Uria, bahkan dia meminta untuk Uria harus ditempatkan paling depan di dalam peperangan.
他跟八十八犯罪之后呢，他就想办法怎么样要杀掉88的丈夫。 Hal ini menunjukkan bahwa Daud pernah mengalami kekurangan di dalam spiritual juga. 这就表明在他的灵性属灵方面也曾经缺乏。 Dan yang keempat adalah secara sosial dia juga pernah mengalami kekurangan, kurang dihargai dan dipermalukan di depan umum. 那在社交方面来说呢，他也曾经被人羞辱。 Ya, waktu Simei mengutuki Daud sepanjang perjalanannya ketika dia melarikan diri dari Yerusalem dan dia tiba di satu daerah Bahurim, di situ Simei mengutuki dia sepanjang perjalanannya. 当大卫逃难的时候，在巴户林，他被一个叫做示每的人侮辱。 Dan hal itu mempermalukan Daud di depan umum. 这一切就叫大卫在众人的面前蒙羞。 Jadi kita melihat di sini bahwa secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, kita melihat Daud pernah mengalami kekurangan-kekurangan di dalam hidupnya. 所以呢，大卫在身体、在心灵、在社交方面都经历过缺乏。 Tetapi mengapa di dalam ayat yang pertama bukan saja dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, tetapi dia mengakui bahwa takkan kekurangan aku. 为什么在第一节的下半节，他说我必不至于缺乏呢？ Bahkan di dalam ayat 2 sampai ayat 5 kita akan baca, di situ menunjukkan apa yang dia katakan itu tidak kekurangan di dalam banyak hal. 甚至于在第2节到第5节，他也说出他在许多的事上也曾经缺乏过。 Mari kita membaca mulai dari ayat yang kedua. 我们看第2节。 Ayat yang kedua dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. 他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。 Nah, di dalam ayat kedua ini, Daud membicarakan tentang bagaimana Tuhan menolong dia di dalam secara fisik. 第2节告诉我们，神怎么样在物质方面来帮助他。 Ya, di dalam ayat yang ketiga bagian A, di situ dia mengatakan ia menyegarkan jiwaku. 第3节的上半节，神他是我的灵魂苏醒。 Ya, dan ini bicara tentang mental. 这是讲到灵性上的事。 Ya, dan ayat 3 bagian B di situ membicarakan tentang spiritual. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 第3节下半节讲到属灵方面的，说神为自己的名引导大卫走义路。 Dan ayat yang kelima dikatakan secara sosial, Daud mengakui bahwa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. 在社交方面怎么样呢？第5节他说，神在大卫敌人的面前为大卫摆设了宴席。 Apakah dengan mengatakan semua ini ayat 2 sampai ayat 5 ini menunjukkan bahwa Daud melupakan semua apa yang pernah dia alami di dalam kekurangan-kekurangan dia? 那么他从第2节到第5节所说的，是不是他就忘记过去他所经历的缺乏呢？ Sesungguhnya tidak seperti itu. 不是 Ya. 的。 Ada dua hal yang dapat kita mengerti mengapa Daud sampai mengatakan seperti ini. 有2个原因，为什么大卫这么说？ Ya, yang pertama karena Daud melihat segala sesuatu kekurangan yang dia alami, dia melihat dari sudut kacamata Tuhan. 他所说的缺乏，是从神的眼光来看。 Ya, dia melihat dari kacamata Tuhan, dari sudut pandang Tuhan. 从神的角度，从神的眼光来看， Pada waktu dia dikutuki oleh Simei, 当示每 Abisai bela Daud. 当这个示每州主大卫的时候，有人
替他辩护。 Tetapi apa yang dikatakan Daud? Daud mengatakan, jikalau Tuhan yang suruh Simei kutuki aku, siapa yang dapat menghalangi dia? 当示每咒诅他的时候，没有人辩护。但是大卫说：“如果神容许他这么做，我有什么话可说的呢？” Pada waktu Daud dikejar-kejar Saul dan mau dibunuh oleh Saul, 当这个扫罗追溯他的时候， tetapi pada suatu waktu ketika Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul. 当扫罗追杀他的时候，有一段时间大卫可以反攻， Tetapi Daud tidak melakukan hal itu. 但是大卫并不这么做。 Daud hanya memotong sedikit bagian ujung dari jubahnya Saul. 大卫只不过把扫罗王的这个衣襟剪了一点点。 Di dalam rombongan mereka, Daud ini mereka mengatakan kenapa nggak bunuh 大 saja? 卫手下的人就说：“为什么你干脆不把扫罗杀死呢？” Tetapi Daud mengatakan, siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan? 但是大卫说：“什么人敢动手在上帝的受膏者的身上呢？” Nah, di sini kita melihat bahwa Daud selalu mengkaitkan dari sudut pandang Tuhan. 所以我们就看见大卫在所有的事上，他就把一切的事情就跟上帝牵连在一起。 Sehingga segala kekurangan yang dia alami sebenarnya itu dia tahu bahwa ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan di balik semua itu. 以至于他所面对的、面临经历的缺乏，他知道在这背后呢有上帝美好的旨意。 Saya sangat terkesan sekali dengan satu video yang baru saya dapatkan dari teman. Di situ membicarakan tentang seorang misioneri Jim Allen Jones. Ya. 我从朋友得到一个视频，非常感动我。 Seorang misioneri yang punya beban untuk pelayanan di Papua. 有一个叫做 Jim 的人，他对巴布亚的福音事工特别有负担。 Setelah dia menikah, kemudian dia pergi ke Papua, ke daerah yang paling terpencil. 结婚之后呢，他到巴布亚最内地的最深的地方。 Dia menyerahkan diri menjadi misioneri melayani di daerah terpencil itu. 他就在那里传扬神的福音。 Nah, pada waktu dia tiba di sana, beberapa waktu kemudian, tidak terlalu lama, tiba-tiba dia mengalami demam. 到了那边不久之后呢，他就生病发寒。 Ternyata dia mengalami malaria. 原来他是得到疟疾病。 Dan kita tahu bersama bahwa malaria di Papua itu adalah malaria yang paling ganas di seluruh dunia. 我们知道，全世界疟疾最厉害的地方就是在巴布亚。 Kemudian dia dibawa ke kota untuk diobati dan sembuh. 然后呢，他就被带到城市治疗。 Karena bebannya memang di satu daerah itu, dia kembali lagi untuk melayani Tuhan. 他好了之后呢，他又倒回去，因为那是他的心中。 Tetapi beberapa waktu kemudian dia mengalami hal yang sama, malaria kembali dan begitu seterusnya. Bolak-balik, sakit malaria ke kota. Di kota dia kembali lagi setelah sembuh. Demikian berulang-ulang. 他好了之后，倒回原来的侍奉的地方，又在犯疟疾，这样重复几次。 Sampai satu waktu, sudah sekian banyak kali dia mengalami seperti itu. Lalu orang daerah itu mengatakan, orang ini pasti membawa berita yang penting buat kita. 因为重复几次，他又倒回原来的地方，所以当地的人就说：“这个人一定有很重要的信息要给我们。” Mari kita dengarkan apa yang dia sampaikan. 让我们听听他心中要对我们说的信息。 Karena setiap kali dia ke kota untuk berobat lagi, mereka yang di daerah ini mengatakan pasti dia tidak akan kembali lagi. 因为每一次他到城市去治疗的时候，当地的居民说他一定不能够倒回来。 Tetapi waktu dia kembali lagi, mereka terkaget-kaget selalu. 可是当他倒回原来的地方的时候，那些居民呢就非常的惊奇。
Nah, akhirnya singkat cerita, satu daerah itu ada 80% orang yang percaya kepada Tuhan. 简单的来说，当地的人就有80%接受主耶稣。 Di dalam kesaksian dari Jim Elliot Yost ini, dia mengatakan, 在 Jim 的见证里面，他说， jikalau orang lain bisa percaya, satu daerah ini bisa percaya kepada Tuhan, karena saya sakit malaria, saya rela seumur hidup saya sakit malaria. 他说，如果能够叫一个地方的人的居民相信主耶稣，我一生一世得到疟疾病，我也是情愿。 Nah, di sini kita melihat seperti apa yang Daud katakan. 这就是像大卫王所说的， Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 耶和华是我的牧子，我必不致缺乏。 Daud bukan tidak kekurangan di dalam kehidupannya. 大卫在生命里面并不是没有经历缺乏， Jim Elliot Yost juga bukan tidak mengalami kekurangan di dalam hidupnya. Jim Allen 也并不是没有经历过缺乏， Tetapi mereka semua melihat dari sudut pandang Allah apa yang Tuhan rencanakan di dalam semua ini. 但是他们都能够从神的眼光来看上帝的旨意。 Maka Daud berani mengatakan, takkan kekurangan aku. Dari sudut pandang Allah, dia mengatakan ada rencana Tuhan yang luar 因 biasa. 此，从神的眼光，他说：“我必不至于缺乏，我知道有神美好的旨 Hal 意。 yang kedua, mengapa Daud mengatakan seperti itu? ”因为为什么这个大卫说这样的话呢？ Karena Daud puas dengan Tuhan yang dia kenal dan dia percaya. 因为大卫以神为他的满足。 Di dalam Yohanes 10 ayat 14, Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. 约翰福音第10章14节，耶稣说：“我是好牧人， Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. 我认识我的羊，我的羊也认识我。” Di dalam satu kesempatan, diadakanlah tes di satu tempat peternakan domba. 有一个地方的这个养羊的这个地方，有人做一个测试， Bahwa benarkah domba-domba itu mengenal gembalanya? 有人就做试验，那些羊群是不是真的认识他的牧人呢？ Ada 3 orang yang diminta untuk mencoba memanggil domba-domba ini. 有3个人被邀请试试看，你从这些羊群里面你叫他们。 Orang yang pertama dicoba. 第一个人， One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God.
I can't believe the video coming. Ya, dia memanggil-manggil domba ini, tetapi domba itu semuanya hanya tunduk, makan, menikmati rumput itu dan tidak merasa sesuatu yang panggilan-panggilan itu. 第一个人呼唤这些羊群的时候，没有一只羊在意，他们就在那里吃他们的草，喝他们的水。 Dan orang yang pertama ini gagal. 坏的第一个人， Orang yang kedua 第二个人 juga sama, mencoba untuk memanggil-manggil domba ini, tetapi semuanya tidak beranjak dari tempatnya. 第二个人呼唤那些羊群也失败了， Ya, dan orang yang ketiga pun seperti itu. 第三个人也失败。 Akhirnya gembala domba itu mengatakan, sekarang giliran saya memanggil domba-domba. 现在那个牧羊人说：“现在轮到我了。 Nah, begitu gembalanya memanggil domba itu, kawanan domba itu langsung berhenti dari rumput. ”当牧羊人呼唤那些羊群的时候，那些羊群就停止，不再吃 Bukan saja mereka berhenti, tetapi mereka mencoba tengok ke arah suara panggilan itu. 不但是停止吃草，而且他们把注意力眼睛往着那个声音叫他们的声音的方向去看。 Dan pada waktu mereka melihat gembala yang memanggil, mereka semua merapat ke arah gembala itu. 当他们看见他们的牧羊人的时候，他们就往着那个方向走去。 Domba-domba mengenal gembalanya. 群羊认识牧羊人， Dan gembala mengenal domba-dombanya. 牧羊人也认识他的羊， Seperti apa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. 就是好像约翰Nah, 所记载耶稣的话。 Nah, sebagai domba, Daud juga merasakan bahwa di dalam Tuhan dia merasa puas. 大卫就好像一只羊一样，他觉得在上帝里面他有满足感， Karena dia mengerti, dia tahu persis siapa gembalanya, 因为他真正知道谁是他的牧羊人， yaitu Tuhan yang menjaga, melindungi, dan menyertai. 上帝就是他的牧者。 Bukan saja dia kenal Tuhan yang dia percaya, bukan saja dia kenal Tuhan, tetapi dia juga mempercayakan sepenuhnya hidupnya kepada gembala. 大卫不但认识神，他也把他的一生交托给神。 Hal ini bisa terjadi karena Daud membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. 因为他与神建立很紧密的关系， Seperti eratnya hubungan bapa dengan anak. 就好像父亲跟孩子一样， Seperti eratnya hubungan pokok anggur dengan ranting-rantingnya. 就好像葡萄树跟枝子的关系， Dan seperti eratnya hubungan gembala dengan dombanya. 也好像是牧人跟羊群的关系。 Bahkan di dalam kondisi yang paling sulit pun, 1 Samuel pasal 30 ayat 6 mengatakan, 就算说在最困难的时候， pada waktu Daud terjepit karena orang semuanya mau melempari dia batu, 当大卫被群众攻击，要用石头打他的时候， firman Tuhan mengatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. 圣经说大卫坚定他自己对神的心。 Itu sebabnya di dalam ayat 6 Mazmur 23, Daud berani berkata, 为这个缘故，在第23篇第6节，大卫说： kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。 Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, 姐妹们， di dalam kehidupan kita tidak selalu lancar. 我们知道在生命里面不都是很顺利的， Ada kalanya kita mengalami pasang dan surut kehidupan ini. 有的时候我们有上上下下，
Ada kalanya kita melihat langit yang terang, tetapi kadangkala kita mengalami mendung di dalam kehidupan kita. 有的时候我们会经历晴天，有的时候会乌云满布。 Apalagi di dalam masa-masa pandemi yang corona meskipun turun, tetapi masih belum selesai. 尤其是在 Corona 期间，虽然这个情形下降了一点点，但是还没有结束。 Bahkan ada ahli memperkirakan Januari tahun 2022 mungkin ada sesuatu varian baru lagi yang kita mulai dengar-dengar. 有些人就预测，也许明年又有什么新的花样出来了。 Tetapi mari kita belajar hidup seperti Daud. 让我们向大卫学习， Bahwa kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. 让我们把我们的生命依 Bahwa 靠 apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, ke segala kekurangan-kekurangan yang mungkin bisa kita alami. 我们把自己交托给神，纵然是我们要面临缺乏， Kita bisa belajar melihat dari kacamata Tuhan. 但是我们可以从神的角度来看， Dan kita bisa merasakan puas karena kita tahu siapa Tuhan yang kita percaya. 让我们因为认识上帝，我们心中就有满足感。 Dan kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan karena kita tahu bahwa siapa Tuhan itu. 我们把自己交托给神，因为我们知道神是谁。 Biarlah bersama dengan Daud di dalam ayat 6 kita berani juga mengatakan kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku. 在耶和华的殿中， Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 我且要住在耶和华的殿中，直到永远。 Kiranya di dalam masa sulit ataupun masa menyenangkan, kita belajar melihat bahwa Tuhan adalah gembalaku. 不论在喜乐，不论在忧愁，我们肯定耶和华是我们的牧者。 Dan kita mengatakan takkan kekurangan aku karena Tuhan yang begitu baik yang kita percayai. 我们并不是缺乏，因为神对我们是那么样的好。 Kita melihat dari kacamata Tuhan dan kita puas karena kita hidup kepada Tuhan yang kita percaya. 让我们用神的眼光来看，我们就会有满足感。 Kiranya semua ini boleh menjadi kekuatan kita menjalani hari-hari kita ke depan. 但愿神的话给我们力量来面对每一天的生活。 Kita berdoa. 我们同心祷告， Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. 天父，我们围着你的话语向你感恩， Karena Tuhan telah memberikan kepada kami satu teladan yang begitu luar biasa. 因为你已经给我们一个非常特别的榜样。 Bagaimana Daud membangun hubungan dengan Tuhan yang begitu luar biasa. 看见大卫怎么样与神建立了亲密的关系， Sehingga di dalam kesulitan pun dia tetap kuat berpegang teguh kepada Tuhan. 以至于在最困难的时候，他仍然能够坚信对你的。 Bahkan dia berani mengatakan Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. 他用信心说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。 Biarlah kami boleh belajar ya Tuhan dari Daud. ”但愿我们能够向大卫王学习， Tuhan kuatkan setiap kami sehingga kami terus membangun hubungan yang indah dengan Tuhan. 就是坚定我们，让我们能够与神建立紧 Dan 密的 kami 关系， senantiasa boleh kuat di dalam Engkau ya Tuhan. 让我们在你里面变成刚强。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 我们祷告奉耶稣基督的名字， Amin. 阿门。我们谢谢Sylvia 传道，谢谢师母给我们传的信息。 Yes, 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 yes. 师父Tuhan berkati Ya, semua Sylvia ya, yes, yes. semua putri, biar Tuhan memberkati pelayanan Anda. Terima kasih. Gracias, 我们非常感谢神的恩典，在这样的环境当中，上帝用诗篇第23篇来帮助我们，来安慰我们。Kita bersyukur kepada Tuhan, di dalam saat-saat seperti ini Tuhan memakai Mazmur 23 untuk menghibur, menguatkan kita. Kita nyanyi puji-pujian edisi yang ketiga nomor 15. 我们唱第3季新的诗歌本第15首，侍奉救主。大卫曾经在许多方面
有缺乏，但是他有信心，上帝就照着他的信心，经历了神的供应、神的保护。那么这位神呢，就是大卫的牧者，也是我们的牧者，供应我们物质、心灵上的需要。Daud di dalam kehidupannya seperti yang kita sudah dengar memang mengalami ada segi-segi kekurangannya, tetapi dia beriman dan dia mengalami sungguh-sungguh iman yang dia pegang kepada Tuhan, dia alami. Mengalami apa? Mengalami pemberian Tuhan, kecukupan dari Tuhan. Tuhan mencukupi kebutuhan materinya, Tuhan juga mencukupi kebutuhan rohaninya. Tuhan menjaga, Tuhan melindunginya. Yesus seperti gembala, 侍奉救主。